fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Salam sejahtera Malaysia, isu hangat hari ini dipetik daripada Malaysia Kini yang pasti mengejutkan ramai, terutamanya kepada netizen, kepada rakyat Malaysia dan juga kepimpinan politik. Artikel dari Malaysia Kini, seludup diesel subsidi lebih RM15 juta, polis tahan 12 lelaki. Ini pasti satu tangkapan yang mengejutkan kepimpinan politik. Sindiket penyeludupan minyak diesel bersubsidi tumpas apabila polis menahan 12 lelaki dan merampas pelbagai barang termasuk 1.02 juta liter minyak diesel yang dianggarkan bernilai RM15.18 juta di Kelang, Selangor pada Selasa lepas. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Hazani Ghazali berkata, 10 warga asing dan 2 lelaki tempatan itu ditahan sepasukan polis daripada Wildlife Crime Bureau, Perisikan Siasatan Khas. Beliau berkata dalam operasi itu, polis turut merampas 18 buah lori tangki minyak, 16 buah tangki skid yang setiap satu dianggarkan mengandungi 2.000 hingga 114.000 liter minyak diesel, 14 buah pam minyak, dan 2 buah buku stok keluar masuk minyak diesel. Kes berkenaan disiasat di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961, katanya dalam kenyataan. Sementara itu, Hazani berkata, bagi tempoh 1 hingga 10 Januari tahun ini, WCB PSK telah melancarkan 13 serbuan dengan jumlah nilai rampasan dianggarkan bernilai lebih RM39.25 juta dan telah menahan seramai 40 individu. Beliau berkata, polis komited bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup dalam memerangi penyelewengan barangan kawalan dan bersubsidi untuk memastikan hasil negara sentiasa dilindungi daripada ketirisan. Kerjasama orang ramai dalam penyaluran maklumat kepada pihak berkuasa amatlah digalakkan agar kegiatan jenayah dapat dibanteras sepenuhnya, katanya. Ini sudah pasti satu lagi pendedahan berkaitan dengan penyeludupan yang haram yang melibatkan seludup diesel subsidi lebih RM15 juta dan juga polis telah menahan 12 lelaki. Kita boleh katakan ini adalah tangkapan yang pasti mengejutkan ramai. Apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Untuk info yang seterusnya, mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan juga subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan, ada satu isu hangat hari ini yang saya ambil maklumat ini daripada Syabuddin Husin ataupun Syabuddin.com yang menyebut nama Perdana Menteri yang ke-11, calon Perdana Menteri yang ke-11. Kalau ini benar berlaku, selamat tinggal Mahathir. Selamat tinggal Perikatan Nasional ataupun siapa sahaja yang mempunyai impian untuk menjadi Perdana Menteri ke-11. Nah, saudara-saudara umum juga mengetahui berkaitan dengan keputusan terkini pembebasan Najib Razak, di mana peguam Najib sendiri membuat pengakuan, seorang peguam sendiri membuat pengakuan bahawa Najib sendiri tak tahu bila pengampunannya akan dibincangkan. Satu perkongsian daripada Syabuddin Husin ataupun Syabuddin.com, Najib Perdana Menteri ke-11 menurut laporan yang belum dapat dipastikan kesahihannya, nasib Najib Razak sama ada kekal berada di penjara atau dibebaskan
akan diketahui sebelum ujung bulan. Semalam, Channel News Asia atau CNA melaporkan Lembaga Pengampunan akan mengadakan mesyuaratnya pada minggu ketiga bulan Januari. Kata laporan itu, permohonan pengampunan akan dibincangkan dalam mesyuarat tersebut dan bekas Perdana Menteri itu mungkin akan diberi pengampunannya, seterusnya dibebaskan dari penjara. Bagaimanapun, Peguam Najib Syafiq Abdullah menolak laporan CNA itu atas sandaran mereka tidak pernah dimaklumkan mengenainya. Kami sebagai Peguam Najib tidak pernah dimaklumkan berkenaan tarik mesyuarat lembaga pengampunan atau jika ada berkaitan permohonan pengampunan anak guam kami. Maka kami jadi tergamam bagaimana CNA telah membuat spekulasi dengan berita tidak berasas ini, katanya dalam satu kenyataan. Lembaga pengampunan wilayah persekutuan dipengerusikan oleh Yang di-Pertuan Agong dengan anggota lain ialah Menteri Wilayah Persekutuan, Peguam Negara serta 3 lagi yang dilantik Agong. Berikutan laporan CNA itu, meskipun isu menjatuhkan kerajaan masih diperbualkan, tetapi sejak semalam lebih ramai yang berminat untuk berspekulasi mengenai nasib Najib. Ada peluangkah Najib dibebaskan? Sebahagian besar merasakan anak sulung Tun Razak itu mempunyai peluang cerah untuk dibebaskan. Manakala segelintir masih menanggapinya peluangnya 50-50. Ada pula yang mengakui turut bermimpi berjumpa Najib dalam keadaan ceria dan tersenyum pada malam sebelum berita CNA dilaporkan media tempatan. Barangkali secara kebetulan, serentak dengan penularan berita mengenai laporan CNA, semalam juga Agong telah berkenan merasmikan Menara Merdeka 118 yang pembinaannya diilhamkan oleh Najib ketika beliau memegang jawatan Perdana Menteri. Nah, di dalam artikel ini menyebut juga, sebenarnya sukar meramalkan sama ada Najib akan dibebaskan atau kekal berada di penjara. Cuma insting saya kuat mengatakan, jika beliau bebas, beliaulah yang akan menjadi Perdana Menteri ke-11 selepas ini, menurut Syabuddin. Nah, saudara-saudara, dalam hal ini saya sendiri banyak ditanya mengenai kedudukan Najib. Jika benar, lembaga pengampunan akan bermesyuarat sebelum ujung bulan ini. Nah, saudara-saudara, apa komen Anda? Menurut Syabuddin, insting beliau kuat mengatakan, jika Najib dibebaskan, beliaulah yang akan menjadi Perdana Menteri ke-11. Apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini.